Di atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan PKPD ke-6 di pusat bandar utara Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin isytihar Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 18 Mac 2020. Peningkatan kes di beberapa kawasan, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD pula dilaksanakan. Seramai 50,000 anggota keselamatan termasuk polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia dikerah bagi mengawal kawasan yang terjejas. PKPD pertama diwartakan di Kampung Dato' Ibrahim Majid dan Bandar Baharu Dato' Ibrahim Majid di Simpang Renggang, Kluang, Johor. Sehingga 28 April 2020, 4 lagi kawasan diwartakan di bawah PKPD. Pada 20 April, pusat Bandar Utara Kuala Lumpur dan kawasan sekitar Pasar Borong Kuala Lumpur diwartakan sebagai PKPD ke-6 yang merupakan PKPD terbesar. Ia melibatkan 14,000 penduduk yang dibahagikan kepada 8 pasal iaitu pasal A, B, C, D, E1, E2, E3 dan F. Difahamkan pra-PKPD bermula pada 22 Mac 2020 apabila 2 sekatan jalan raya dilaksanakan bagi mengawal pergerakan di pusat bandar utama. Keesokannya, Persatuan Pasar Borong Kuala Lumpur dikumpulkan. Kawalan pintu masuk termasuk penutupan lorong tikus dilaksanakan pasukan polis dan tentera selain pemasangan kawat duri bermula 10 April 2020. Kira-kira 2,164 peniaga dan pekerja di Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur disaring Kementerian Kesihatan bermula 24 Mac hingga 17 April 2020. Mesyuarat Pusat Pengurusan Krisis CMC dilakukan pada 17 April 2020. 20 kes positif COVID-19 direkodkan semasa tempoh saringan dan PKPD dirancang. Mesyuarat Pewartaan PKPD 6 di Kementerian Kesihatan dilaksanakan pada 19 April 2020. Laluan masuk ditutup. Pemasangan kawat duri dilakukan pada pukul 2 pagi, manakala mesyuarat pertama PKPD 6 dilakukan pada 2.20 petang. Mesyuarat dipengerusikan Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Santara dan Ketua Polis Kuala Lumpur Komisioner Datuk Seri Haji Mazlan Lazim. Pelaksanaan PKPD tidak mudah. Gerak kerja dilakukan secara senyap bagi mengelakkan penghuni panik. Dalam melaksanakan MKO 6 ni, saya mengaktifkan jawatankuasa MKN20. Dipanggil MKN20 ni adalah satu jawatankuasa untuk mengenali masalah bencana lah. Yang bencana kita ni adalah COVID-19. So saya telah aktifkan di mana saya adakan mesyuarat khas penanganan COVID MKO 6 ni. Dan kita bincang apabila saya dah buat bincangan dengan agensi-agensi yang terlibat dalam MKN20 tu. So kita akan dapat keputusan kita dan keputusan ni kita bawa ke mesyuarat CMC. Dan dalam mesyuarat MKN20 ni dengan CMC ni yang dipengerusi oleh Menteri, kita bentangkan tindakan kita untuk kita nak buat macam mana kan. Contohnya kita nak kepung bila. So maksudnya apa penggunaan logistik yang kita nak gunakan. So sebagai contohnya kita pastikan bahawa konsentrasi wire itu cukup baru kita buat. Kalau tak cukup kita tak nak buat. So masuk kat sini ATM menyediakan konsentrasi wire dan mereka apabila mereka kata cukup logistik kita akan mulakan tindakan kita. So maksudnya kat sini kita terpaksa memberitahu pada semua jawatankuasa untuk merahsiakan tindakan kita.
berada di kawasan MKO 6 ataupun PKPD 6, iaitu Pusat Bandar Utara. Dan MKO 6 ni ada kelainan dia sedikit berbanding dengan MKO lain, kerana yang pertama, ia adalah satu kawasan yang luas sekali, paling luas, dan penduduk begitu ramai. Dan kalau kita mengambil kira MKO yang lepas, memang tidak ada apa-apa aktiviti di situ. So kelainan yang kedua di sini adalah walaupun kawasan ini di MKO, tetapi pasar borong seperti yang kita boleh lihat di belakang sana masih dibenarkan beroperasi. Bermakna dari segi food supply ataupun jaringan pembekalan makanan itu masih ada. So saya sebagai komander operasi di sini perlu mengimbangi dua tugas. Yang pertama adalah untuk memastikan bahawa tugas-tugas di dalam kawasan MKO ni berjalan dengan lancar. Di samping itu, saya juga perlu memastikan bahawa perjalanan di Pasar Borong juga berjalan dengan lancar. So itu adalah konsep penugasan di sini yang melibatkan pelbagai agensi yang membantu saya. Penyakit dialisis, wanita lepas bersalin, masalah dan aduan semakin banyak. Pusat rawatan sementara diwujudkan di Sekolah Kebangsaan Seri Murni. Mula-mula hari pertama, hari kedua banyak aduan kita terima dari segi makanan, dari segi kekurangan, dan perkara ini telah kita atasi bermula daripada hari yang ketiga. Kita nampak aduan-aduan itu telah berkurangan. Begitu juga aduan-aduan dari segi kesihatan, iaitu temujanji dengan doktor, rawatan dialisis, ibu-ibu yang selepas bersalin. Jadi masalah-masalah ini telah berjaya kita atasi. Di samping itu juga masalah-masalah dari segi kebersihan, sampah sarap dan sebagainya. Kita telah bantu untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dan kita lihat hari ini aduan-aduan itu telah banyak berkurangan. Bagi memudahkan penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini, terutama sekali di pusat bandar utara di sini, 5 kedai seperti Speedmart ataupun KK Mart telah dibenarkan buka untuk mereka berurusan dan membeli barang-barang di dalam kedai-kedai yang berkenaan. Di samping itu juga 2 gerai menjual barang-barang basah seperti ikan, ayam dan sebagainya telah juga dibenarkan beroperasi. Jadi ini adalah antara fasiliti-fasiliti yang disediakan oleh pihak DBKL. Dan saya rasa tidak ada masalah. Dan kita juga telah menyediakan 8 talian untuk penghuni-penghuni di sini untuk membuat aduan. 8 talian ini mewakili 8 pasal masing-masing. Kementerian Kesihatan melaporkan 13,287 sampel COVID-19 diambil di PKPD 6 dari 20 hingga 26 April 2020. Penduduk mula menipu untuk keluar dari penempatan PKPD. Ada juga unsur-unsur cuba untuk melarikan diri daripada warga negara asing, tetapi mereka tidak dapat berbuat demikian kerana kawalan yang ketat di pihak keselamatan, jadi mereka tidak dapat berbuat demikian. Namun demikian, pihak polis tetap menjalankan siasatan terhadap warga negara asing ni atas kesalahan langgar PKPD, iaitu di bawah peraturan yang sedia ada lah. So saya rasa itu saja cabaran-cabaran yang kita hadapi di sini, dan memang saya perlu nyatakan di sini saya mendapat komitmen dan kerjasama yang penuh, sokongan yang padu dari semua agensi, terutama sekali Kementerian Kesihatan yang telah bertungkus lumus dalam menjalankan 2 sesi sampling terhadap hampir 13,000 ataupun 14,000 penduduk di sini, iaitu termasuk warga negara Malaysia dan juga warga negara asing. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memberi jaminan bekalan barang basah tidak terjejas. Pasar Borong Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai Pasar Borong Selayang tidak ditutup. 9 menara tinjau dibina, kawasan berkeluasan kira-kira 4.2 km. Panglima Angkatan Tentera Malaysia
Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, pembinaan dibuat khusus untuk memantau serta mengawasi pergerakan penduduk setempat. Sebelum saringan tu kita 3 hari kita ni kata orang katakan tak dapat bantuan apa-apa dari segi barang dapur, makanan, kata. Lepas 3 hari baru kita dapat. Baru mula lah. Mula-mula dibuat ni, kita pun tak tahu. Pagi-pagi dia buat tu. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa dan timbalannya Dato' Sri Dr. Santara Kumar fokus cara mendapatkan makanan. Persoalan dan pertikaian timbul tentang sumbangan untuk warga asing. Dato' Sri Dr. Santara mencadangkan supaya satu polisi dibuat supaya warga asing mempunyai simpanan kewangan di Malaysia. Warga asing tanpa dokumen dikenal pasti menerusi dokumentasi yang dilakukan Kementerian Kesihatan. Cari sponsor bagaimana nak pastikan mereka. Pertama sekali kita mendapatkan sponsor. Maka ada satu Persatuan Telugu Malaysia. Dia tak ada kaitan langsung dengan bila Persatuan Telugu Malaysia ni datang bantu kita. Lepas tu kita dapati ramai persatuan lain, Desa Park City dan baru-baru ni Matrix. Itu sebab syarikat konsultansi dan sebagainya. Bergerak kembali kepada Desa Park City di mana mereka telah berikan RM250,000 dalam bentuk barangan, beras, tepung dan juga minyak telah diberikan dan dihantar terus ke depo BBKL di Selayang dan barangan ini mereka belikan dan mereka hantar. Dan ini yang kita edarkan pada mulanya untuk warga asing. Dan seterusnya kita juga telah mendapatkan wang tunai daripada Orlando sebanyak RM250,000 dan dimasukkan dalam akaun BBKL yang khas untuk yang kita buat recovery dan juga kita berjaya dapatkan tax exemption untuk mereka dan BBKL sendiri telah membeli barangan keperluan asas dan dihantar ke depo kita di Selayang dan akhirnya diedarkan melalui JKM dan juga APM kepada warga asing. Rakyat Malaysia, JKM ada berikan bakul makanan daripada yang peruntukan daripada NADMA. Berhadapan dengan penduduk yang melebihi 14,000 orang, pelaksanaan PKPD di Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur semestinya memenatkan petugas barisan hadapan. Lebih terkesan adalah petugas Kementerian Kesihatan yang terpaksa berpusat di 8 kawasan untuk membuat saringan ujian COVID-19 selama seminggu. Ujian yang dilakukan juga perlu dilakukan 2 kali bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dihentikan sepenuhnya. Mereka yang positif wabak akan dibawa ke Akademi SPRM di Jalan Duta untuk dikuarantinkan. Panjang saya menjadi pegawai Kesihatan Jalan Raya di kawasan ini sebagai kerenah orang awam lah terutamanya. Walaupun pada awalnya sukar untuk mereka mengikuti undang-undang ni, peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, tapi minggu pertama tu biasalah dan masuk minggu kedua, ketiga mereka dah faham. Jadi pada saya, masing-masing kita sebagai rakyat Malaysia sebenarnya memang ini pengalaman baru. Anggota tentera perlu memakai pakaian seragam lengkap untuk memegang senapang yang dianggar 6 hingga 7 kg semasa berkawal. 18 bulan 3 tu start daripada PKP tu, pengalaman paling berbahaya yang pernah saya jaga di lockdown Masjid India. Pengalaman paling teruk saya pernah merasai di situ, kena baling dengan najis, kena baling dengan macam-macam lah, beras barang-barang seperti kaca, botol kicap. Lepas tu itulah rasanya pengalaman yang paling saya rasa tak boleh lupakan semenjak Covid ni. Pengalaman yang saya jaga, saya pernah kejar geng-geng Rohingya yang lari daripada Sekatan Jalan Raya. Lepas tu saya pernah dapat dan pernah tangkap geng-geng Rohingya.
seramai 6 orang. Mereka meloloskan diri daripada sekatan yang kami buat lah. Itu rasa pengalaman yang tak boleh nak lupa sampai habis lah. Senjata buat masa ni kami dapat pun biasalah, pisau yang kecil-kecil lah. Umpama sauna, alat perlindungan diri PPE dari kepala hingga kaki juga perlu dikenakan sepanjang bertugas. Pakaian ni pun memang agak merimaskan. Pergerakan agak terbatas sikit. Jadi kalau macam ada kata aktiviti yang belaikan diri ke apa ke, susah untuk kita nak mengejar apa semua kan. So panjang yang macam kita teruskan profesi yang sebelum ni pun sama juga. Pakaian ni ada satu orang kata halangan juga, tapi kita dapat teruskan juga supaya kita dapat melaksanakan tugas. Sebabkan kita masuk di kawasan yang berisiko tinggi. Bila kita masuk kawasan berisiko tinggi, kita pula terdedah dengan kawasan tu. Bila terdedah, ada koyak tu terbuka sikit ke apa pun, kita dah takut dah. Sebelum di Jalan Masjid India, kita menjalankan operasi bermula jam 10 pagi sampai jam 2 petang, satu tengah hari 2 petang. Memang agak panas. Agak panas dan terdapat 2-3 anak buah dia yang hitam. Yang hitam pakai sebabkan terdedah dengan cahaya matahari. Diorang pula kena berjalan di sekitar Masjid India dan mencari target-target yang telah ditetapkan. Sebelum PKPD 6 ditamatkan, operasi bersepadu pemeriksaan dan tangkapan pendatang asing tanpa izin yang diketuai Jabatan Imigresen dilakukan pada 11 Mei 2020. Daripada 7,551 warga asing diperiksa, 1,351 orang dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri untuk tujuan dokumentasi. Pada 12 Mei 2020, Kementerian Kesihatan mengisytiharkan penamatan PKPD 6 Pusat Bandar Utara Kuala Lumpur.